Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada petang ini kita dapat bersama-sama dalam sesi pencerahan kalbu untuk berbicara tentang tajuk pengenalan dan sumbangan ahli sunnah wal jamaah. Saya Abdul Salam Muhammad Syukri daripada Universiti Islam Antarabangsa, daripada Jabatan Usuluddin dan Perbandingan Agama, Kuliah Ilmu Wahyu dan Sains Kemanusiaan. Perbincangan kita pada petang ini adalah secara ringkas, setakat mana yang ada pada maklumat saya. Jadi saya kembali kepada tajuk kita pada petang ini adalah pengenalan dan sumbangan ahli sunnah wal jamaah secara ringkas. Kadang-kadang kita mendapat nama selain daripada nama yang panjang itu adalah kita boleh sebut sebagai ahli sunnah ataupun ahli sunnah, ataupun nama ringkasnya lagi adalah ASWJ, ahli sunnah wal jamaah. Dan pada petang ini kita akan membicarakan pertama, sebab Malaysia ini adalah negara yang diisytiharkan sebagai ahli sunnah wal jamaah, jadi kita juga akan membicarakan secara ringkas dalam konteks Malaysia. Seterusnya saya akan memberi tumpuan kepada penulis ataupun tokoh pemikir Islam di zaman yang lalu yang berbicara tentang ahli sunnah wal jamaah. Nama beliau adalah Al-Alim Abdul Qahir bin Tahir bin Muhammad Al-Baghdadi, yang wafat ataupun meninggal dunia pada tahun 429 Hijrah 1337. Beliau menulis, antara buku yang kita akan kongsikan pada petang ini adalah Al-Farqu Bainal Firaq, mengenai sumbangan ahli sunnah wal jamaah dan pengenalannya secara ringkas. Sebelum itu, izinkanlah saya untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Haji Sauki, Ketua Biro kepada Domer.com, kerana sudi menjemput saya, dan juga kepada Tan Sri Dr. Elis An-Nur Abdul, Penaung Pertubuhan Kearifan Islam, yang juga meletakkan gagasan Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai intipati perjuangan Pertubuhan Kearifan Islam Malaysia. Alhamdulillah, secara umumnya Ahlus Sunnah wal Jamaah merupakan satu aliran sederhana ataupun pertengahan. Istilah Ahlus Sunnah dalam bahasa Melayunya adalah merujuk dalam bahasa Arab sebenarnya, iaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang bermaksud golongan yang membela sunnah Nabi dan keimanan orang ramai. Kalau kita melihat kepada Kamus Dewan 2005, istilah Ahlus Sunnah bermaksud kaum Islam yang menurut ajaran hadis Nabi SAW. Dalam bahasa Inggeris kadang-kadang disebut sebagai Sunni ataupun Sunnite. Pada kebiasaannya, Ahli Sunnah wal Jamaah dilihat bertentangan dengan aliran Syiah sebagai golongan minoriti, manakala Ahli Sunnah wal Jamaah mewakili majoriti umat Islam seluruh dunia yang sudah melebihi 1 bilion penganutnya. Antara ciri-ciri utama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang merupakan aliran sederhana dan pertengahan yang dibawa olehnya, salah satu daripada kesimpulan yang dibuat oleh almarhum Profesor Irfan Abdul Hamid Fattah di dalam seminar di UIA tentang Ahlus Sunnah yang bertajuk Usuluddin, The Content, Method of Teachings, Contemporary Attempt to Restructuring its Traditional Content. Profesor Irfan, masa itu saya mengikuti bersamalah perbincangan beliau. Jadi daripada situ, memanglah kita ni menganut ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi untuk meletakkan secara ciri-ciri umumnya Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, kita dapat
lihat daripada pembentangan yang dibuat oleh beliau tersebut. Dari sudut sejarah pemikiran Islam, Ahli Sunnah wal Jamaah adalah unik kerana kebangkitan dan perkembangannya sehingga menjadi sebuah aliran majoriti umat Islam. Kajian yang lebih mendalam boleh dibuat dengan melihat aliran ini daripada segenap segi, terutamanya dari perspektif kesahan, keaslian dan keboleh percayaan dan hubungannya yang erat dengan warisan kenabian itu sendiri. Secara umumnya boleh dikatakan bahawa pendekatan Ahli Sunnah wal Jamaah ini nampaknya melepasi sisa-sisa batasan pembahagian ataupun polarisasi sectarian yang berlaku dalam sejarah pemikiran Islam itu sendiri, yang membawa akibat yang buruk dan merosakkan masyarakat dan ajaran Islam sekiranya tiada aliran seperti Ahli Sunnah wal Jamaah ini. Dari konteks umum pemikiran agama, istilah Ahli Sunnah wal Jamaah ini perlu difahami berdasarkan beberapa ciri-cirinya sebagai aliran sederhana dan pertengahan. Boleh. Yang pertamanya adalah berasaskan kepada latar belakang kelahiran Ahli Sunnah wal Jamaah itu sendiri. Walaupun terdapat pelbagai aliran agama yang berbeza dari segi ajaran dan bilangannya, namun aliran Ahli Sunnah wal Jamaah ini secara umumnya mencuba untuk menterjemahkan ajaran Islam atau syariat Islam dalam bentuk ketaatan agama. Sejarah-sejarahnya, mereka berusaha menghubungkan antara ajaran Islam dengan tradisi dan warisan agama Islam, iaitu turas Islam, turas keilmuan Islam. Dari sudut tradisi dan warisannya, kesemua aliran agama secara umumnya menganggap semua kebenaran hendaklah dibersumberkan warisan. Sebagai warisan, ia sudah tentu perlu kepada periwayatan dari golongan terdahulu melalui sanad yang berterusan, iaitu sehingga sampai kepada Rasulullah SAW. Dan setiap aliran yang ada di dunia Islam melihat perkara ini adalah begitu penting sekali. Perlu kepada warisan keilmuan. Jadi semua aliran dia melihat kepada kena sampai kepada Nabi, iaitu dia sampai kepada Al-Quran itu sendiri. Tapi kalau kita lihat kepada tujuan pendekatan Ahli Sunnah wal Jamaah itu, kita boleh menyatakan bahawa latar belakang sejarah pemikiran agama secara semula jadinya tidak terlepas daripada unsur perkembangan dan percamaan idea dan pemikiran. Ini menyebabkan lahirnya berbagai kumpulan, aliran, sekta, ataupun kita kata dalam bahasa Arabnya firaq dalam Islam, sehingga dapat melahirkan perkara-perkara bid'ah dalam agama selaras dengan perkembangan pemikiran dan konteks masa. Maka adalah tujuan sebenar Ahli Sunnah adalah untuk menghentikan trend negatif ini dan kecenderungan tetap ke arah percambahan kumpulan yang berbeza menerusi pendekatan Ahli Sunnah wal Jamaah yang bersifat pertengahan, sederhana, seimbang dan inklusif, iaitu merangkumi semua golongan sebenarnya dalam Islam itu sendiri. Pendekatan Ahli Sunnah wal Jamaah ini bertujuan mencari titik penyelaras atau perdamaian antara kumpulan yang berbeza dan memupuk semangat islah atau reformasi di antara mereka. Dengan itu tidak peliklah untuk menyatakan bahawa aliran Ahli Sunnah yang diwakili oleh Imam Asy'ari dan Maturidi dan juga generasi awal Islam, atau kita sebut sebagai golongan salaf, sehingga kan Ahli Sunnah ini layak untuk mendapat gelaran aliran pertengahan dan titik penyelarasan antara grup-grup atau perkumpulan dalam Islam. Saya tidak lagi menyebut kumpulan-kumpulan dalam Islam tersebut, mana kita akan mengikuti seterusnya perbincangan oleh Imam Al-Baghdadi tentang grup-grup dalam Islam tersebut. Yang ketiganya adalah, kalau kita lihat kepada ciri-ciri akidah Ahli Sunnah wal Jamaah itu adalah, saya boleh katakan bahawa pendekatannya adalah dari kalangan dia melangkaui polarisasi pemikiran daripada golongan literalis, iaitu hanya bergantung kepada pemahaman secara
literal semata-mata, ataupun satu lagi golongan adalah golongan rasionalis, dan yang ketiga adalah golongan mistis, yang diwakili oleh grup-grup atau perkumpulan kerohanian, ataupun kita sebut sebagai tarekat. Biasanya golongan rasionalis ni adalah mewakili grup-grup Mu'tazilah. Aliran Ahlussunnah wal Jamaah juga melepasi polarisasi. Jadi saya nak menerangkan lebih lanjut lagi apa itu maksudnya polarisasi atau perbezaan ketara antara tiga pendekatan dalam memahami dan menterjemahkan aliran Islam berbanding dengan aliran-aliran lain seperti aliran Salafi yang bersifat literalis, aliran Mu'tazilah yang bersifat rasionalis, dan aliran tasawuf yang cenderung kepada amalan mistik. Aliran Ahlussunnah wal Jamaah ini meletakkan kriteria yang benar dalam menilai ilmu warisan Islam dan kerelevanan Islam itu dalam isu-isu yang baru sekarang ini dalam masyarakat. Yang keempatnya, aliran Ahlussunnah wal Jamaah menjadikan aliran Ahlus perdana dengan prinsip kesederhanaan sebagai tunggaknya. Kalau kita bandingkan dengan ketiga-tiga pendekatan tadi. Jadi di sini saya akan bandingkan antara ketiga-tiga pendekatan tersebut. Berbanding dengan aliran pemikiran agama yang lain, aliran Ahlussunnah wal Jamaah menjadikan prinsip kesederhanaan, keseimbangan, penyelarasan dan maslahah sebagai tunggak ajarannya. Kesemuanya memberi peluang kepada umat Islam untuk menerima prinsip utama ini. Ia akhirnya berjaya berkembang dalam masyarakat umum dan intelektual sehingga menjadi aliran perdana dalam dunia Islam. Seperti yang kita cakap sebelum ini, iaitu melebihi 1 bilion penganut Islam. Keseluruhan penganut Islam kalau kita bandingkan seluruh dunia adalah 1.8 bilion. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah ini menjadi aliran yang masyhur dan kepercayaan dan amalannya menjadi pengiktirafan sepanjang masa, tempat dan oleh semua orang. Ajaran Ahlussunnah wal Jamaah ini menepati semangat kumpulan dan ajaran yang autentik dan dalam satu formula Latin, bahasa Latin disebut sebagai quod sampai iubicit id omnibus. Ini bahasa Latin yang untuk mengiktiraf satu golongan, iaitu kita boleh terjemahkan sebagai apa yang sentiasa diajar dalam masyarakat, di mana-mana saja dan juga oleh sesiapa saja. Itulah menunjukkan bahawa ajaran Ahlussunnah wal Jamaah ini adalah ajaran majoriti umat Islam. Yang kelimanya, antara ciri-ciri ajaran Ahlussunnah wal Jamaah adalah sebagai penyelesaian kepada masalah kepada umat Islam, termasuk bukan Islam itu sendiri. Secara perbandingannya, kewujudan aliran Ahlussunnah wal Jamaah ini dapat menyelesaikan masalah yang berpanjangan berlaku dalam agama terdahulu, terutamanya agama Yahudi dan Kristian, dalam hubungan mereka dengan kumpulan dan agama yang lain. Kita melihat dalam perspektif sejarah, umumnya agama-agama yang berpusat kepada penerimaan wahyu dan kenabian dalam tradisi Yahudi Kristian. Mana Islam berbanding dengan Yahudi dan Kristian ni adalah merupakan, kita boleh golongkan dalam agama yang menerima wahyu pada Allah dan juga menerima kenabian. Walaupun secara umumnya Kristian dan Yahudi itu tidak dapat menerima kenabian Nabi Muhammad, tapi secara umumnya agama inilah agama ilahi ataupun agama samawi yang menerima tradisi wahyu dan juga penerimaan kepada kenabian. Tapi melihat kepada perkembangan Ahlussunnah wal Jamaah itu, maka saya telah bincangkan tadi tentang pendekatan eksklusif, setengah-setengah golongan yang lebih bersifat dogmatik dan literalistik, perkataan yang berbunga sikitlah, literalistik. Ia melahirkan kepercayaan kufur dan bersifat literalistik.
Sebagai contohnya, apabila kita mengkaji, kita lihat agama Kristian dan Yahudi, antaranya ialah interreligious study antara mereka. Kita dapati terdapat di kalangan orang Yahudi yang menghina Nabi Isa alaihissalam dan mengaitkan baginda dengan sifat orang kafir dan hipokrit semata-mata. Jadi kalau ada dalam Islam itu golongan yang literalis, akan sampai kepada peringkat mengkufurkan kumpulan-kumpulan yang lain. Begitu juga pendekatan rasionalisme, pendekatan yang berdasar kepada akal semata-mata. Walaupun dalam Islam sebenarnya kita menerima sumber akal itu, tapi kalau akal itu diletakkan di atas sekali dan meninggalkan agama atau wahyu, itu menyebabkan berlakunya ketidakseimbangan. Jadi saya baca di sini ialah begitu juga dengan lahirnya pendekatan rasionalisme itu dalam agama yang cenderung untuk dicemari dengan sikap skeptik dan keraguan yang berpanjangan dalam agama. Ini menyebabkan berlakunya kelemahan dalam amalan beragama dan membawa kepada kehancuran agama itu sendiri. Ini kerana apabila seorang itu meletakkan akal yang otonomi dalam agama, ia selalunya melibatkan penolakan sistem kepercayaan pihak berkuasa agama, termasuk juga para ulama, institusi Islam dan sebagainya, dan juga tradisi agama itu sendiri. Ini antara yang menyebabkan mereka yang meletakkan rationalism, melebihi wahyu itu, menjadikan mereka ini masyarakat atau kumpulan yang skeptik dengan pandangan-pandangan pihak berkuasa agama. Manakala kalau kita lihat pada pendekatan yang satu lagi, iaitu pendekatan mysticism, selalunya bergelut dengan isu-isu subjektif dalam menghayati agama sehingga membawa kepada sikap anti-nominalisme, iaitu antaranya cenderung kepada anti-syariah dan juga anarki spiritual. Ini yang berlakunya lah, sehingga mereka melihat bahawa amalan agama keagamaan itu hanyalah semata-mata bukannya inti. Yang intinya adalah dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebagai contoh. Ini termasuklah mengabaikan suruhan dan larangan agama kerana mereka menganggap ia bukan intipati sebenar agama. Mereka ini juga menggunakan pangkat dan pengaruh agama untuk kepentingan diri dan kumpulan masing-masing. Dengan lahirnya dan berkembangnya Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, pendekatan utama mereka seperti di atas, kehancuran agama dapat dibendung secara efektif. Ahlus Sunnah wal Jamaah ini berjaya mewujudkan aliran pertengahan dan kesederhanaan dalam agama, sama ada daripada sudut kepercayaan, pemikiran dan amalan dalam dunia Islam sekarang. Sebarang usaha untuk mencabar kewujudan Ahlus Sunnah wal Jamaah hanya membawa perkara negatif dalam masyarakat dan agama, seperti yang disebut dalam Imam Syafi'i, Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Arba'in fi Usuluddin, bahawa pengikut agama, pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mengambil jalan pertengahan antara mereka, iaitu antara Jabariyah, iaitu satu kumpulan dalam aliran agama kita, dan juga aliran Qadariyah. Mereka tidak menghapuskan secara total pilihan dalam manusia dan tidak pula menghapuskan qada dan qadar keseluruhan daripada Allah, tetapi menyatakan perbuatan hamba itu daripada satu sudut daripada Allah dan pada sudut lain menjadi adalah daripada hamba itu sendiri. Hamba ada pilihan dalam melakukan perbuatannya. Jadi selepas kita bercakap tentang secara umumnya ciri-ciri Ahli Sunnah wal Jamaah, saya akan masuk kepada Ahli Sunnah Jamaah dalam sudut konteks Malaysia. Kita akan kembali selepas pada ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita berjumpa
Di mana dalam sesi ini saya akan memperkenalkan tentang pengenalan Ahli Sunnah wal Jamaah di negara kita Malaysia, dan seterusnya saya akan menceritakan tentang bagaimana Imam Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Firaq Al-Farqu Bainal Firaq menceritakan tentang Ahli Sunnah wal Jamaah berbanding dengan firak-firak ataupun kumpulan pemikiran agama semasa zaman beliau lah. Jadi pengenalan Ahli Sunnah dan sumbangannya dalam konteks Malaysia. Dalam konteks Malaysia, negara kita Malaysia ini, secara khususnya ataupun alam Melayu secara umumnya, kedudukan Ahli Sunnah wal Jamaah ini sangat penting. Ini kerana negara kita Malaysia ini menerima Islam sebagai agama rasmi persekutuan. Kalau kita melihat kepada perlembagaan negara kita, dalam perkara 3 menjelaskan, dan saya baca di sinilah, iaitu agama Islam ialah agama bagi persekutuan. Tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian persekutuan. Kalau kita boleh refer kepada atau merujuk kepada perlembagaan negara kita, iaitu artikel nombor 3. Dalam menceritakan apa itu Islam, mana perlembagaan itu tidak menjelaskan aliran kita inilah aliran Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi dengan sebab itulah negara kita telah memutuskan bahawa pegangan majoriti bagi umat Islam di dalam negara kita adalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Ini adalah antara keputusan yang telah dibuat oleh Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Kebangsaan ke-8 yang bersidang pada 24 hingga 25 September tahun 1984. Di mana Muzakarah ini telah menetapkan bahawa umat Islam di Malaysia hendaklah mengikuti ajaran Islam yang berasaskan pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah dari sudut akidah, syariat dan akhlak. Di mana Muzakarah ini kalau saya boleh sebutkan bahawa adalah menerangkan balik apa itu maksudnya Islam ataupun agama Islam adalah agama persekutuan dan agama itu adalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Manakala panel akidah, untuk menjelaskan lagi, panel akidah JAKIM pula dalam tahun 2010, iaitu pada 28 Disember, menceritakan apa itu Ahli Sunnah wal Jamaah, iaitu golongan yang memahami dan berpegang kepada Al-Quran, Sunnah Nabi, menerusi para sahabat, tabi'i, tabi'i, yang setia kepada mereka dengan prinsip akidah, syariah dan akhlak. Penjelasan seperti ini penting kerana kadang-kadang berbagai golongan yang mengatakan mereka adalah golongan Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi penjelasan ini menjelaskan kita bahawa manhaj dan kaedah salaf dan khalaf, iaitu pengikut Asy'ariyah dan Maturidiyah. Asy'ariyah ialah diletakkan kepada semua pemikir-pemikir Islam yang mengikuti aliran Imam Asy'ari. Antara golongan yang terkeluar daripada golongan Ahli Sunnah adalah Khawarij, Syiah, Rafidah, Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, dan yang moden sekarang ini seperti anti hadis, Islam liberal, pluralisme agama dan seumpamanya. Itulah penerangan tentang apa itu akidah yang kita anuti. Jadi dengan sebab itulah apabila kita telah tetap pada pendapat bahawa Ahli Sunnah wal Jamaah itu aliran kita, jadi sebanyak mungkin kita mestilah mengikuti ketetapan yang dibuat oleh kerajaan kita supaya kita benar-benar dapat mengikuti falsafah, pendekatan dan juga amalan Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi di sini saya akan bincangkan selepas daripada kita tetap bahawa kita adalah aliran Ahli Sunnah wal Jamaah, saya akan kembali kepada buku yang ditulis oleh imam kita, iaitu Abu Mansur Abdul Qahir Al-Baghdadi yang meninggal pada tahun 429 Hijrah ataupun 1337. Jadi dah berapa 1000 tahun lebih lah. 1000 tahun.
yang merupakan salah seorang tokoh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun sebenarnya Ahlus Sunnah wal Jamaah ni, kalau kita tengok kepada sejarah seperti saya sebut dalam sesi yang pertama tadi, bermula lebih awal. Dengan kata lain, telah ada sebelum Imam Asy'ari, sebelum Imam Maturidi, telah ada tokoh-tokoh Islam. Jadi kalau mengikut Al-Baghdadi itu sendiri, tokoh-tokoh asal Ahlus Sunnah wal Jamaah termasuk Khalifah Islam yang keempat, iaitu Ali bin Abi Talib, yang hidup antara 600 hingga 661. Kemudian Ibnu Umar, iaitu anak kepada Sayyidina Umar Al-Khattab, Khalifah yang kedua. Kemudian Umar bin Aziz, iaitu Khalifah Bani Umayyah, yang hidup dalam tahun 682 hingga 720. Kemudian seterusnya imam-imam yang lain, yang kalau kita sebut banyak lagi, iaitu Imam Sya'bi, Hasan Al-Basri, Imam Ibn Syihab Az-Zuhri, dan seterusnya. Kalau kita lihat lagi, dalam ada setengah-setengah ulama kata bahawa ulama daripada Basrah, yang termasuk dalam golongan tabi'in, ada 4 ulama utama di Basrah selain daripada Hasan Basri, iaitu murid kepada Hasan Basri, kita boleh katakan secara umumnya lah, seperti Ayyub bin Abi Tamimah As-Sakhtiyani, Yunus bin Ubad Al-Qaisi, Sulaiman At-Taimi, Abdullah ibnu Aun ibnu Artaban. Nama-nama boleh jadi kita pun tak berapa mahir. InsyaAllah kalau ada pertemuan yang lain, kita boleh terangkan satu-satu daripada ulama-ulama Islam awal ini sebelum zaman Imam Asy'ari. Kemudian aliran ini juga selari dengan pemikiran ulama-ulama fiqh, seperti Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan juga tokoh tafsir, tokoh Quran, iaitu Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Kemudian ada setengah lagi ulama mengatakan bahawa seperti Al-Muhasibi, tokoh Sufi, juga dari sudut akidahnya, dari sudut syariahnya, dari sudut tasawufnya adalah bertepatan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di samping itu Abdul Aziz Makki, Ibnu Kullab, Ibnu Karram, dan yang sezaman dengan Imam Asy'ari ialah Al-Qalanisi, iaitu Abu Abbas Al-Qalanisi. Dengan munculnya Imam Asy'ari dan kemudian disambut oleh ulama-ulama Islam, saya sebut sini sehingga zaman Imam Al-Ghazali, dan selepas Imam Al-Ghazali ada lagi imam-imam yang selepas pada itu, bukan hanya Al-Ghazali saja, sehinggalah sampai kepada zaman moden ni, zaman moden. Seperti kalau saya sebut sini Imam Al-Baqilani, yang lahir pada 940 hingga 1013. Kemudian Ibnu Furak, saya just ringkas-ringkas kepada nama-nama tadi. Kemudian Al-Isfirayini, yang meninggal 1027, dan akhirnya adalah tokoh kita pada petang ni, iaitu Abu Mansur Abdul Qahir Ibnu Tahir At-Tamimi Al-Baghdadi. Jadi nama dia panjang ni. Sebab kadang-kadang ada ulama yang nama juga Al-Baghdadi. Jadi kita kena sebutlah sama ada Abu Mansur ataupun Abdul Qahir Al-Baghdadi. Kemudian adanya Al-Baihaqi, kemudian Imam Al-Juwaini, Al-Raghib Al-Isfahani, dan akhir sekali saya sebut pada perjumpaan kita adalah Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali ini famous dalam dunia Melayu dengan bukunya Ihya Ulumuddin, tokoh tasawuf dalam Islam, di samping tokoh bukan saja tasawuf, ahli fiqh juga. Semua ni kita panggil sebagai aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah, ataupun disebut sebagai aliran Asy'ariyah. Sebab apa disebut Asy'ariyah, bukan Asy'ari? Iaitu mereka yang mengikuti pendekatan Imam Asy'ari, iaitu meletakkan wahyu
sebelum akal. Ada setengah golongan yang meletakkan akal sebelum wahyu. Jadi kita meletakkan wahyu dahulu, kemudian barulah akal. Jadi kalau kita ada masa nanti, kita akan bicarakan juga adalah tentang kedudukan teori ilmu dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana terdapat 3 bentuk sumber ilmu utama. Kalau kita melihat kepada Imam Nasafi, salah satu buku yang sampai kepada dunia Melayu, yang diiktiraf oleh Said Muhammad Naqib Al-Atas sebagai buku pertama tentang akidah di dunia Melayu, iaitu dia melihat bahawa sumber ilmu kita terletak kepada panca indera yang pertama. Yang keduanya kita panggil khabarus sahih ataupun khabar sadiq. Yang ketiganya adalah akal. Itulah sumber ilmu. Jadi kalau jadi saya akan berpindah kepada, sebelum kita itu Nasafi, sebelum kita bercakap tentang yang lain-lain itu, lebih baik kita bercakap tentang tokoh kita pada petang ini, iaitu Abdul Qahir Al-Baghdadi. Dalam konteks dia, macam mana dia menangani isu-isu heresi, kita kata, ataupun heresi bid'ah dalam sejarah pemikiran Islam, iaitu dalam bukunya Al-Farqu Bainal Firaq, di mana beliau telah menggariskan kedudukan doktrin pelbagai mazhab dan fahaman dalam Islam. Dalam buku ini, Al-Baghdadi menghuraikan tentang hadis perpecahan di kalangan umat Islam kepada 73 mazhab, di mana hadis yang telah disentuh oleh beliau adalah tentang iftiraq al-Yahud ala 71 firqatan, bahawa orang Yahudi itu telah berpecah kepada 71 golongan. Kemudian orang Kristian telah berpecah kepada 72, dan umat Islam telah berpecah kepada 73. Lebih banyak umat Islam yang berpecah berbanding dengan agama Yahudi dan agama Nasrani ataupun Kristian mengikut hadis Nabi. Tapi dalam hadis yang lain juga beliau menyebut tentang hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Amr. Dia kata bahawa kulluhum finnar illa millah, millatan wahidah. Siapa? Agama yang satu tu. Jadi sahabat telah bertanya Nabi. Jadi Nabi kata, qala ma ana alaihi wa ashabi. Iaitu saya dan juga saya, yang mereka yang mengikut saya, iaitu mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga sahabat para nabi. Dan dalam ada hadis-hadis yang lain lah disebut oleh Baghdadi, yang cuma dalam Al-Baghdadi ini dia telah cuba membahagikan umat Islam itu kepada 73 golongan ataupun 73 kumpulan. Daripada 73 itu yang telah dibilang-bilang itu, salah satunya adalah yang benar, dipanggil sebagai firqatun najiyah, firqah yang berjaya ataupun terselamat. Yang itulah yang dimaksudkan oleh Nabi, ma ana alaihi wa ashabihi, ataupun dalam hadis riwayat yang lain, kulluhum finnar illa wahidah wahya jamaah. Jadi jamaah itu diambil daripada hadis Nabi inilah. Jadi kalau kita sebut Ahlus Sunnah wal Jamaah, maknanya adanya rujukan daripada hadis Nabi dan diriwayatkan oleh sahabat Nabi itu sendiri, seperti Abu Hurairah, Abdullah bin Amr, dan juga Anas radhiyallahu anhum. Jadi kalau kita lihat kepada apa dia panggil, pembahagian daripada Al-Baghdadi tersebut, dia bahagikan kepada 7 golongan sebenarnya. Di bawah 7 tu dibagi-bagailah grupnya, iaitu Rafidiyah, golongan pertama,
Di bawah Rafidiyah itu ada lagi golongan-golongan tertentu. Kalau boleh kalau kita lihat daripada kaca PowerPoint itu, dapatlah kita lihat sehingga 72. Tapi kalau kita kaji lebih lanjut lagi, ketepatannya adalah kadang-kadang boleh jadi lebih, kadang-kadang boleh jadi kurang. Rafidiyah, Khawarij, Mu'tazilah dan Qadariyah dan Murji'ah dan Najjariyah, Jahmiyah dan Karamiyah. Karamiyah. Tadi saya dah sebut bahawa Karamiyah ataupun Muhammad bin Karam itu salah satu daripada yang diterima sebagai tokoh ahli sunnah, tapi di sini disebut sebagai termasuk dalam golongan yang boleh membawa kepada bid'ah dan sebagainya. Jadi sebenarnya adalah dia punya pendetailan tu, tapi pendekatannya adalah pendekatan yang betul. Sebab itulah kalau kita lihat pendekatannya adalah pendekatan menerima Al-Quran, kemudian menterjemahkan dari sudut akalnya. Jadi kalau kita lihat Rafidiyah tu tadi, jadi Rafidiyah itu terbagi kepada 3 pula, iaitu Zaidiyah, Kaisiniyah dan Imamiyah. Secara umumnya adalah Rafidiyah adalah dia menolak khalifah yang ketiga, tiga khalifah, iaitu Abu Bakar, Umar dan Uthman. Dan mereka melihat bahawa Ali perlu menjadi khalifah. Jadi di bawah setiap golongan Zaidiyah, Kaisiniyah dan Imamiyah itu ada berbagai golongan lagi. Contohnya di bawah Zaidiyah itu adanya Jarudiyah, Sulaimaniyah, Butriyah dan sebagainya yang dianggap sebagai menyeleweng daripada Islam itu sendiri. Jadi yang keduanya Khawarij. Khawarij itu ada sampai 20, dan juga Rafidiyah itu sebagai 20. Jadi list tu kita boleh baca. Kalau kita nak baca satu-satu, buku Baghdadi ini ceritakan semua sekali. Apa pandangan Jarudiyah, apa pandangan Jaririyah, Butriyah dan sebagainya, dicerita lebih detail. Jadi kita boleh belajar banyak pada buku tersebut. Cuma saya peringkat pengenalan ni adalah untuk cerita secara umum saja dahulu. Yang kedua adalah golongan Khawarij. Khawarij yang juga terbagi kepada banyak kumpulan. Dan Mu'tazilah, Murji'ah, Najjariyah, Jahmiyah dan Karamiyah. Jadi kalau kita lihat tu banyak kumpulan-kumpulan semasa 1000 tahun lepas, lebih kurang 72. Saya tak tahulah kalau sekarang ni kita boleh ganda lagi lah, ganda lagi. Cuma itulah ijtihad Imam Baghdadi masa tersebut, sebab dia melihat bahawa berlakunya banyak grup. Jadi dia cuba bilang, itu ijtihad dia. Sebab Nabi tak cakap Zaidiyah ke nama-nama tersebut. Cuma Baghdadi berijtihad bahawa inilah kumpulan-kumpulannya. Dengan sebab itulah kalau kita bilang betul-betul lebih daripada 72. Kata bilang betul. Cuma Baghdadi juga menceritakan tentang golongan yang memang terkeluar langsung pada Islam. Terdapat 20 kumpulan yang terkeluar langsung pada Islam. Sebab apa terkeluar pada Islam? Sebab dah lari semua daripada sudut akidahnya, dah lari sudut syariatnya, dan sudut akhlaknya dah lari je. Itulah yang menyebabkan Baghdadi meletakkan 20 firak yang terkeluar pada Islam, seperti saya sebut di situ Sabaiyah, Ghulat, Bayaniyah dan sebagainya, sehingga Batiniyah, mengikut dia. Dan insya-Allah selepas ini saya akan terangkan lagi tentang golongan Firqah An-Najiyah. Firqah An-Najiyah mengikut Imam Al-Baghdadi. Jadi kalau perlu kita mengikuti seterusnya, kerana apa? Kerana kita nak tahu kumpulan mana yang terselamat, sehingga kita boleh membawa kita kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak mahu masuk kepada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan kembali selepas pada ini, insya-Allah. Alhamdulillah,
bertemu kita sekali lagi tentang saya telah berhenti tentang 20 golongan yang terkeluar daripada Islam. Jadi daripada sini kita boleh, walaupun nama-nama itu tidak ada zaman sekarang, tapi kita nak berhati-hatilah dengan golongan yang terkeluar daripada Islam ataupun terkeluar daripada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi di sini saya akan membincangkan lagi tentang pendapat Imam Al-Baghdadi tentang firqah najiyah, iaitu golongan yang selamat dan berjaya menurut Imam Syafi'i. Imam Al-Baghdadi. Maksud selamat dan berjaya adalah selamat daripada siksaan Allah Subhanahu Wa Taala ataupun dimasukkan api neraka. Menurut Al-Baghdadi, golongan yang terselamat dan berjaya hanya satu, seperti disebut dalam hadis, iaitu ana alaihi wa ashabi ataupun al-jamaah tadi. Walau bagaimanapun, daripada satu tu kita boleh bagikan kepada 8 golongan. 8 golongan. Satu, dalam satu ada 8. Maksudnya 8 itulah berdasar kepada taraf dia dalam masyarakat itu sendiri. Ataupun berdasar kepada disiplin ilmu itu sendiri. Yang pertamanya, mereka, golongan pertama adalah mereka yang menguasai ilmu. Ataupun sebut dalam bahasa Arabnya ahatul ilman, khususnya dalam aspek-aspek tauhid dan kenabian, hukum khabar gembira dan ancaman seksa, balasan pahala dan azab, syarat-syarat ijtihad, kepimpinan ataupun imamah, pemerintahan, za'amah. Dalam aspek-aspek mereka dalam itu mereka berpegang kepada pendekatan golongan sifatiyah, iaitu mengakui Allah itu mempunyai sifat-sifatnya. Seperti kita belajar contohnya, bagi contohlah nanti sifat 20 antaranya, ataupun kita kata al-asmaul husna, sifat 20 misalnya bermula dengan wujud, qidam, baqa dan sebagainya lah sehingga akhirnya, iaitu dipanggil golongan sifatiyah. Jadi dalam sudut akidahnya, mereka ini menerima sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala tanpa menafikan. Misalnya kita baca dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim itulah nama-nama dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perkara itu perlu diterima. Tapi sifat-sifat Allah ini, setengah-setengah dalam setengah ayat itu kadang-kadang ada menyerupai dengan makhluk. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, dia memahami sifat Allah itu tidak menyerupakan Allah itu dengan makhluk. Disebut dalam bahasa Arabnya sebagai tashbih. Ataupun setengah-setengah pula menafikan sifat-sifat Allah tadi. Sebab setengah-setengah mazhab seperti Mu'tazilah ni menafikan sifat Allah yang azali. Bagi dia adalah zat, bersifat zat. Jadi kita dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah ini menerima bahawa adanya zat Allah, kemudian adanya sifat Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian adanya perbuatan Allah atau kita sebut sebagai af'alullah. Dan juga mereka tadi dari sudut akidahnya tidak mengikuti perkara-perkara bid'ah daripada golongan Rafidah tadi, golongan Khawarij, golongan Jahmiyah, Najjariyah dan semua pengikut ahli bid'ah dan hawa nafsu yang sesat. Yang disebut oleh Imam Baghdadi adalah ahlul ahwa ad-dallah. Ahlul ahwa, mereka yang mengikut hawa nafsu dan juga mereka yang sesat. Itulah golongan yang pertama. Golongan yang kedua, di kaca TV itu, saya melihat sikit saja, separuh saja saya ambil, iaitu imam-imam fiqh daripada dua kumpulan. Kita terima dua kumpulan. Siapa? Iaitu yang cenderung pada akal, kita kata ar-ra'yu dalam bahasa Arabnya, ataupun disebut ahlul ra'yi, ataupun yang lebih yang kita panggil madrasah ra'yu. Madrasah ra'yu iaitu golongan yang ahli fiqh yang meletakkan akal sebagai sumber yang utama. Yang keduanya adalah madrasah hadis. Ini diwakili oleh Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam
Ahmad bin Hanbali. Ar-Ra'yu ni biasanya kalau kita lihat dari sudut hukum fiqhnya adalah Imam Abu Hanifah. Mereka ini dalam bidang usuluddin yang utama adalah mengikut aliran as-sifatiyah, iaitu beriktikad bahawa Allah itu mempunyai sifat-sifat dan sifat-sifat itu adalah sifat yang azali. Mereka ini bebas daripada mengikut fahaman al-qadar, iaitu qadariyah ataupun i'tizal ataupun mu'tazilah. Dan mereka ini juga menerima bahawa Allah itu boleh dilihat di akhirat nanti, konsep ru'yatullah. Dan juga mereka ini tidak cenderung untuk melihat Allah itu seperti makhluk. Kita kata tadi tashbih, golongan yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Misalnya yang kalau dalam Quran itu ada ayat-ayat seperti yang kita lihat, ayat itu adalah tidak jelas. Yadullah fawqa aydihim, wajhullah istiwa 'alal arsy. Sehingga kalau kita faham secara literal, boleh menyebabkan kita ni memahami Allah itu seperti manusia. Ini adalah mustahil Allah itu bersifat seperti manusia. Jadi, atau juga mereka yang menolak terus sifat-sifat Allah tadi. Itu golongan fiqh tadi. Mereka menerima juga adanya penyiksaan dalam kubur. Mereka menerima juga adanya al-khawd, dalam akhirat nanti adanya titian, sirat, adanya syafaat, adanya pengampunan dosa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bukannya dosa syirik. Dosa syirik itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti terkandung dalam ayat Al-Quran. Jadi mereka ni ahli fiqh tadi yang terdiri pada dua-dua mazhab, iaitu mazhab ahli ra'yi dan hadis ni, menerima semua daripada fahaman ahli sunnah wal jamaah tadi. Mereka juga menerima kepimpinan Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Mereka juga memuji golongan salaf. Mereka juga menetapkan wajib menunaikan salat Jumaat. Panjang lagi diterangkan di sini. Mereka juga wajib mengambil hukum daripada Al-Quran dan Sunnah dan juga ijma' sahabat. Mereka juga mengatakan bahawa harus untuk menyapu atas khuf, mashufu al-khufain, dibolehkan. Setengah mazhab tak boleh. Tanpa perlu membasuh kaki ketika berwuduk. Sahnya talak 3, pengharaman kahwin mut'ah dan wajib patuh pada pemerintah dalam perkara yang bukan dosa ataupun maksiat. Termasuk dalam golongan ini, kata Imam Al-Baghdadi, adalah ashab kepada Imam Malik, iaitu ataupun murid-murid kepada Imam Malik, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, Malik itu termasuklah dalam mereka itu, betul juga pengikut-pengikut mereka. Auza'i, Ats-Tsauri, Abu Hanifah, Ibnu Abu Layla, para sahabat Abu Tsaur, para sahabat Ahmad bin Hanbal, ahli zahir dan keseluruhan ulama fiqh yang beriktikad dengan aspek hujah akal dengan prinsip sifatiyah, iaitu menerima kefahaman tauhid yang membahaskan sifat-sifat Allah, dan mereka ini tidak mencampur aduk dengan fahaman ahli bidah dan ahli nafsu yang disebut sebagai ahlul ahwa ad-dhalah. Itu golongan yang kedua. Golongan ketiga, maksudnya di sini saya nak cerangkan sini adalah bahawa Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah begitu inklusif. Bukannya hanya dari sudut fiqh semata-mata, tapi masuk lagi golongan lain pula, iaitu golongan Ahlul Hadis yang menguasai ilmu berkaitan dengan cara periwayatan hadis dan sunnah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini Ahlul Hadis ni seorang yang dapat membezakan antara hadis-hadis yang betul-betul sahih, kerana mereka menggunakan ilmu. Dia kata panggil ilmu ini ilmu jarh wa ta'dil, iaitu untuk melihat kepada kredibiliti seorang rawi itu. Mereka juga tidak pernah mencampuri ilmu mereka dengan sesuatu yang diambil daripada ahlul bidah, nafsu dan menyesatkan. Itu yang utamanya. Terdapat juga ahli hadis yang mencampurkan, ini tidak terima sebagai golongan ahli sunnah wal jamaah. Jadi kriteria utama ialah jangan mengikuti mereka yang dikatakan sebagai ahlul ahwa, pengikut hawa nafsu, dan juga yang sesat. Dahlah ikut hawa nafsu, sesat pula. Golongan keempat adalah golongan yang
menguasai ilmu dalam bidang sastra Arab atau disebut sebagai adab, nahwu dan juga tasrif, saraf. Mereka ni seperti Al-Khalil, Sibawih, Farra, Al-Akhfash, Al-Asma'i, Al-Mazini, Abu Ubaid dan seluruh pakar-pakar bahasa Arab. Secara umumnya mereka ni mestilah beriman dengan sifatiyah tadilah, yang disebut sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu golongan keempat. Golongan yang kelima ialah mereka yang menguasai ilmu berkaitan dengan jenis-jenis bacaan qiraat Al-Quran, termasuk juga dalam golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan juga mereka yang pakar tentang tafsir-tafsir ayat Al-Quran. Tapi mestilah bersandar kepada mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah tanpa berpegang kepada takwilan ahli nafsu yang sesat. Saya terjemah bagai-bagailah ahli pengikut nafsu atau ahli nafsu, iaitu dalam bahasa Arab disebut sebagai ahlul ahwa ad-dhalah dalam tafsir Quran. Jadi tafsir Quran ini mestilah mengikut landas-landasan yang betul. Cara bacaan juga cara bacaan yang betul. Qiraat dia. Tujuh cara. Jadi saya telah sebut tadi sebelum ni adalah misalnya Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam tadi. Dia antara ulama yang pakar tentang qiraat tadi. Golongannya itu yang golongan kelima, yang berkaitan dengan ilmu tentang Al-Quran, ataupun sekarang kita sebut sebagai ulumul Quran. Yang hadis tadi kita kata ulumul hadis. Yang keempat tadi, iaitu mereka yang pakar dalam bahasa Arab lah sekarang ni. Yang keenam adalah termasuk juga dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah daripada kalangan ahli zuhud, sufi. Dalam bahasa Arab disebut sebagai az-zuhad as-sufiyah. Az-zuhad as-sufiyah. Yang mempunyai ilmu yang mendalam. Mereka ni biasanya tinggal sendirian lah, berkhalwat. Dan mereka telah teruji sehingga banyak mengambil iktibar daripada pengalaman kerohanian mereka. Mereka ni redha dengan takdir. Ini adalah penerangan tentang apa itu kaum sufi sebenarnya lah. Jadi kalau kita belajar ilmu sufi, mereka ni secara detailnya akan buat muhasabah tentang kedudukan hati dia. Fikir tentang Allah tidak, lupa tentang Allah. Kalau ingat makan pun dah kira lalai dah. Ingat makan saja misalnya. Kalau masa puasa tu ingat nak makan apa, jadi kita dah macam lalai dah. Sebab tak ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah pendetailan mazhab sufi ni. Tapi kalau mereka ni berakidah dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka ni juga diterima sebahagian pada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itulah golongan yang keenam. Golongan yang ketujuh, yang termasuk dalam golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini disebut sebagai kaum murabitun. Murabitun ni kalau kita terjemah bahasa sekarang ni adalah mereka yang terlibat dalam bidang ketenteraan. Jadi tentera-tentera kita di Malaysia ni juga termasuk dalam golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan kata polis, tentera, mereka yang menjaga keamanan ni termasuk dalam golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka ni ada dia punya sumbangan masing-masing untuk menjaga benteng sempadan negara Islam itu sendiri. Mereka berjihad melawan musuh-musuh Islam yang ingin memusnahkan Islam. Kalau zaman dahulu misalnya musuh-musuh itu daripada golongan Byzantine ataupun Romawi masa tersebut, mereka ni nak menghancurkan Islam. Dengan sebab itulah Nabi SAW sebelum wafat telah menghantar tentera ke sempadan sampai kepada, kalau kita sekarang ni Jordan lah, sampai ke situ, Perang Tabuk tu. Walaupun sebenarnya tidak berlaku peperangan, tapi dipanggil ekspedisi Tabuk. Itu untuk menunjukkan bahawa tentera juga adalah sebahagian daripada umat Islam, diterima sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dengan syaratnya bahawa mereka ni lah mestilah beriman dengan seperti mana Ahlus Sunnah wal Jamaah tadi. Itu golongan yang ketujuh, termasuk juga dalam golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi
terakhir sekali, adalah mereka orang-orang awam ni, mereka yang tinggal dalam negara Islam. Negara Islam itu mengamalkan syiar-syiar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari sudut pelajaran dia, dari sudut pendidikan dia, dari sudut amalan dia. Mereka ni diterima sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi sebab itulah saya kata tadi bahawa Ahlus Sunnah wal Jamaah ini adalah satu golongan yang merangkumi umat Islam. Disebut sebagai golongan ke-8 adalah orang kebanyakan yang tinggal di negara-negara yang terdapat syiar-syiar Ahlus Sunnah wal Jamaah secara kebiasaannya. Dan bukannya yang di negara yang menzahirkan syiar ahli nafsu yang sesat. Itu tak diterima sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau negara Islam ni daripada timur, kita kata daripada Indonesia ke Afrika tu termasuk dalam golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kecualilah negara yang tidak mengamalkan amalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itulah. Jadi saya boleh simpulkan sini, walaupun kita kata satu, tapi dari sudut disiplin ilmunya kita boleh bahagikan masyarakat itu kepada berbagai-bagai golongan, sama ada dari sudut keilmuan, contohnya pakar dalam bidang akidah, pakar dalam bidang fiqh, pakar tentang hadis, pakar tentang Quran, pakar tentang bahasa Arab, ataupun bahasa-bahasa biasa pun kita boleh masukkan di sini. Tapi yang pentingnya mereka mestilah beriman dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu tentang kaum intelektual. Kemudian termasuk juga golongan tentera dan juga orang awam, termasuk juga dalam golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah. Kalau kita termasuk dalam salah seorang golongan ini, insya-Allah kita menjadi golongan yang najiyah, ataupun golongan yang terselamat daripada dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, dosa kepada Nabi, dan insya-Allah kita akan dimasukkan dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi seterusnya, dalam kita menilai, di samping kita ada 8 golongan tadi, kita ada juga 15 prinsip tentang golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. 15 prinsip supaya kita jelas. Walaupun kita tak boleh jadi kita masuk dalam salah satu, mesti masuklah kita ni, iaitu yang ke-8 lah. Yang ke-8 iaitu mereka yang tinggal dalam negara Islam, yang mengamalkan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan negara kita telah mengisytiharkan. Bukan saja Islam saja telah mengisytiharkan dalam tahun berapa tadi, 1984. Dari sebelum tu dah jelas. Tapi pengisytiharannya dibuat oleh kerajaan dalam tahun 1984. Jadi kalau kita lihat kepada 15 prinsip yang dikemukakan oleh Abdul Qahir Al-Baghdadi ni, jadi kalau kita lihat, saya baca satu-satulah, yang merangkumi berbagai aspek sebenarnya. Yang pertamanya adalah aspek yang melibatkan sebahagian daripada tentang ilmu. Ini saya katakan sebagai epistemology foundation, epistemological foundation of Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iaitu kita menetapkan adanya ilmu. Ilmu tu boleh dicapai. Kita yakin bahawa ilmu itu boleh diketahui ataupun dicapai oleh manusia. Macam mana cara nak capai ilmu? Kalau kita dah menerima bahawa kemungkinan kita dapat ilmu, seperti saya ceritakan sebelum ini, bahawa melalui 3 cara, iaitu melalui panca indera yang sahih, yang tidak ada cacat, kita boleh dapat. Seperti penglihatan, pendengaran. Tapi kita kena faham, dari sudut ketuhanan, panca indera ni kita tidak boleh gunakan. Macam mana kita nak melihat Allah Subhanahu wa taala? Jadi kita pergi kepada yang kedua, iaitu melalui perkhabaran yang benar, iaitu yang pertamanya perkhabaran yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang cara kita. Selepas itu kita juga melihat yang ketiga, penggunaan akal. Penggunaan akal. Jadi sudut ilmunya, kalau kita boleh
boleh panjangkan lagi perbincangan. Ilmunya, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, dia bukan sekadar ikut-ikutan saja, ikut-ikutan saja. Tapi saya kata tadi, macam mana kita nak tahu bahawa kita dapat melalui panca indera? Panca indera. Makna kena gabunglah panca indera dengan akal tadi. Kalau kita melihat dunia ni, dunia memang kita tak nampak. Nabi pun tak nampak kan, sebab Nabi itu telah di zaman lampau kan. Walaupun kita kata kita tahulah ada makam Nabi di Madinah itu, tapi kita tak melihat sendiri. Jadi apabila kita ada makam, mestilah Nabi itu dah wafat di Madinah kan. Semua orang cakap bahawa itulah kubur Nabi. Itulah panggil khabar mutawatir. Semua sekali orang percaya bahawa itulah kubur Nabi. Jadi kita akan menggabungkan apa yang kita lihat dan apa akal boleh sampai. Misalnya tentang dunia ni. Dunia ni, kita kata macam mana dunia ini boleh terjadi dengan sendiri tanpa adanya pencipta. Seperti kita sekarang ni lah. Rumah takkan terjadi dengan sendiri. Kita lihat rumah, mestilah kita kata ada engineernya, ada arkiteknya, ada pekerjanya. Begitu dengan dunia. Dengan sebab itulah, daripada mata kita, kita menggunakan akal, barulah kita dapat satu ilmu tentang kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri. Itu tentang wujud Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi asas Islam itu berjelas ini, bahawa kita ni berakidah, mempunyai kepercayaan yang mempunyai satu basis keilmuan yang jitu, berdasarkan kepada ketiga-tiga cara tadi. Itu pertama. Iaitu kita mesti mengesahkan bahawa ilmu tu kita boleh dapat. Tapi kena carilah. Tak boleh kita dapat tanpa usaha. Sebagai manusia kita berusaha. Yang kedua, prinsip yang kedua adalah tentang ilmu tentang penciptaan alam sebagai baru, dengan bahagian-bahagian terdiri pada istilah Arab ni, arad, jisim dan sebagainya. Sebab benda yang baru ni mesti ada jisim, mesti ada benda yang attach dengan jisim. Misalnya kita kata dunia, adanya tanah, adanya air, adanya api, adanya pokok, itu adalah dunia. Tapi itu menunjukkan bahawa benda tu, dunia sedang berubah. Itu menunjukkan bahawa dunia itu baru. Jadi, ulama Islam kata Ahlus Sunnah wal Jamaah mesti kata bahawa dunia ini dicipta. Alhamdulillah sekarang ni, kalau kita bandingkan dengan penemuan sains sekarang ni daripada ilmu fizik, adanya teori dipanggil teori Big Bang. Big Bang menunjukkan bahawa dunia ni berlaku pada satu masa, iaitu billion years ago lah. Berapa billion tahun yang dahulu berlakunya Big Bang. Jadi itu sains kata. Kita dalam Islam nak kata bahawa dunia itu benda yang baru. Sebab itulah ada permulaan. Itu menunjukkan bahawa yang kedua tadi, maknanya sains sekarang telah menyokong pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab sebelum ni bukannya senang untuk mengatakan bahawa dunia ni baru. Sebab ahli falsafah Gerik kata dunia ni sama kewujudan dengan Tuhan. Jadi nak argue ataupun nak berhujah dengan Gerik ni, orang Gerik ni, ahli falsafah Gerik ni bukan senang. Dengan sebab itulah Imam Al-Ghazali menulis buku Tahafut Al-Falasifah. Pertama dia berhujah bahawa dunia ni baru. Dia mengatakan bahawa kalau kamu percaya bahawa dunia ini kidam, sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita belajar sifat 20, yang keduanya ialah wujud kidam. Kidam itu hanya pada Allah. Tapi orang Gerik ni, falsafah Gerik kata kidam juga adalah dunia. Sebab apa dia percaya macam tu? Sebab takkan ada sesuatu yang menyebabkan Tuhan tu nak buat dunia. Itu prinsip yang kedua. Mesti ada sesuatu. Kalau ada sesuatu, maksudnya Tuhan itu berubah. Jadi dia kata kalau adanya Tuhan, adanya dunia. Kalau ada dunia, adanya Tuhan. Dua-dua sama. Jadi dua-dua sama ni bertentangan dengan akidah Islam. Sebab kita kata hanya kidam itu yang Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Sekarang ini sains telah menyokong pegangan umat Islam bahawa dunia ni satu masa dulu terjadi
dengan adanya letupan besar, dia panggil. Teori Big Bang Theory. Letupan besar. Alhamdulillah. Sains telah membuktikan. Begitu juga lah kalau kita pergi lain, bahawa dunia ni tidak akan kekal. Sains juga kata juga, sains tak akan kekal. Dulu pun bukan senang untuk argue kita punya pegangan bahawa dunia ni akan sampai satu peringkat akan berlaku kiamat. Ataupun musnah dunia ni. Dah sekarang ada satu teori. Teori dia panggil bahawa dunia ni seperti balon. Akan berkembang, akan meletup satu masa. Jadi ini adalah kalau kita boleh hubungkan dengan kefahaman kita tentang kiamat itu sendiri. Itu yang kedua. Yang ketiga tentang Allah lah, iaitu pencipta alam dan sifat zat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi detailnya kalau kita buka buku-bukunya ada detail lah. Jadi saya tak cakap tentang detail lah, iaitu pencipta alam itu Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah itu kita kena tahu pencipta alam itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Khaliq itu Allah. Yang kedua, yang keempatnya adalah tentang pengetahuan tentang sifat-sifat azali Allah. Allah itu mempunyai sifat azali, bukan sifat yang baru. Benda itu dah lama. Itu kita panggil selepas pada qadim itu baqa. Azali dan juga kekal selama-lamanya. Itu sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelima pengetahuan berkaitan dengan nama-nama dan sifat Allah. Yang keenam, pengetahuan berkaitan dengan keadilan Allah dan hikmat di sebaliknya. Allah ni dalam Quran adalah bersifat adil. Kadang-kadang dalam kalau kita boleh bicarakan lagi, kalau kita ada masa yang panjang, adalah keadilan Allah ni. Kalau di kalangan orang Mu'tazilah pula dia kata keadilan Allah ni adalah dia akan menghukum mereka yang buat jahat, dan juga akan memasukkan dalam syurga mereka yang buat baik. Dia macam memaksa Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia buat baik mesti masuk syurga, kalau dia buat jahat mesti masuk neraka. Jadi keadilan Allah itu sebenarnya adalah lebih pada situ, lebih pada situ lagi. Walaupun mereka ni berpegang pada keadilan itu sendiri, iaitu keadilan misalnya adalah berdasar kepada irada Allah. Kita ni sebenarnya banyak mana kita buat baik pun tidak sama dengan nikmat Allah bagi pada kita. Nikmat Allah kita bagi pada Allah ni, kita nak balas pun tak cukup. Jadi keadilan Allah itu apabila Allah itu memasukkan kita dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sekarang kita berusaha lah. Kita tak tahu setakat mana amalan kita terima Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketujuh, pengetahuan tentang berkaitan dengan para rasul dan para nabi. Kalau kita belajar tentang 25 rasul, bermula pada Adam hingga Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itulah rasul yang terakhir. Rasul terakhir. Kelebihan kita ialah kita tak menunggu lagi Nabi yang baru datang. Jadi syariahnya tetap, akidahnya tetap, akhlaknya tetap. Bagi mereka yang tidak percaya kepada akhirnya Rasul, mereka masih menunggu-nunggu. Tapi sebenarnya Rasul akhir zaman telah sampai. Itu antara yang kita perlu ada pengetahuan lah. Jadi saya meletakkan di sini hanyalah dari sudut asas saja, dan detailnya kita boleh pergi satu-satu sebenarnya. Berkaitan dengan mukjizat para rasul dan karamat para wali. Itu menunjukkan bahawa tasawuf juga diterima dalam Islam. Nabi bersifat dengan mukjizat, wali dengan karamah. Jadi kita boleh belajar juga tentang mukjizat Rasul. Mukjizat Rasul ni ataupun dalam bahasa Inggeris sebut dengan miracle. Dia kalau belajar tentang causality, cause and effect, maksudnya kalau api mesti membakar kan, mesti matilah. Tapi dengan mukjizat ni dia berubah, menunjukkan bahawa itu bukan sebenarnya yang sebenarnya. Api itu membakar apabila Allah itu memberi keizinan. Jadi dengan sebab itulah dari sudut mukjizat ni, apabila Allah tak bagi keizinan bahawa api itu membakar dalam kes Nabi Ibrahim AS, maka itulah kita panggil sebagai mukjizat. Mukjizat. Tapi sebenarnya Islam juga menerima prinsip causality tadi. Janganlah kita
kita percaya macam ni, kita pergi masuk dalam api. Jadi kalau masuk dalam api itu bermasalah kita sekarang ni. Jadi sains juga sebahagian pada Islam. Jadi kita nak tunjuk bahawa dalam satu keadaan perkara ni tak berlaku. Kenapa? Kerana Allah memberi keizinan kepada Rasul untuk membuktikan bahawa Rasul itulah sebenarnya Rasul Allah. Sebab tak ada cara lain untuk membuktikan bahawa Nabi adalah Nabi pada Allah Subhanahu Wa Taala. Melainkan adanya mukjizat. Seperti kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mukjizat Nabi kita yang terbesar ialah mukjizat Al-Quran. Orang Arab masa tersebut tidak boleh mengeluarkan seperti Quran. Walaupun mereka itu boleh berbahasa Arab, boleh menulis. Nabi kita ni tidak boleh menulis lagi. Membaca pun tak boleh. Tapi boleh menyebut. Seperti yang ada sekarang ni. Itu yang ajaibnya. Itulah mukjizatnya. Sebelum tak pernah pergi sekolah misalnya kata-kata. Tapi boleh bercakap macam tu. Orang Arab yang pakar pun tak boleh macam tu. Itu menunjukkan bahawa mukjizat Nabi kita Al-Quran itu sendiri. Kemudian yang kesembilan adalah umat Islam ijma' dengan prinsip-prinsip undang-undang Islam. Inilah yang dibuat oleh Imam Syafi'i tentang prinsip-prinsip undang Islam bermula dengan Al-Quran, yang secara sistematiknya walaupun memang berlaku macam itulah, secara sistematik diletakkan dalam tulisannya adalah Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Itu prinsip-prinsip undang-undang Islam. Yang ke-10, pengetahuan suruhan dan larangan Allah, tanggungjawab keagamaan, iaitu taklif. Seorang sebagai Muslim, kita kena tahu apa suruhan Allah, apa larangan Allah. Tak boleh kita sendiri. Kita kena belajar apa itu Allah suruh kita buat. Misalnya, cara ringkasnya kita kata sembahyang lah. Macam mana kita tahu kita kena sembahyang? Sebab kita belajar. Kita belajar tentang suruhan Allah. Pertama, kita mesti sembahyang. Iaitu kita belajar dari sudut arkanul Islam. Salah satu daripada yang perlu kita buat adalah kita sembahyang 5 kali sehari. Dah. Di mana kita dapat? Apabila kita belajar tentang suruhan dan larangan Allah. Allah melarang kita minuman keras ataupun arak, kita kata. Di mana? Kita tahu. Kita tahu melalui pelajaran kita. Kalau kita baca Al-Quran ataupun baca tentang hukum-hukum fiqh dan sebagainya. Walaupun hukum fiqh ni dia dari sudut cara susunan lah, bermula pada ibadat, munakahat, perkahwinan, kemudian muamalat dan hukum-hukum jinayah. Jadi hukum jinayah tu adalah apa larangannya? Kalau berzina, apa hukumannya? Kalau minum arak, apa hukumannya? Itu semua larangan. Itu sebab termasuk dalam perkara-perkara larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau saya pergi sampai terakhir sekali, saya akan pergi sampai terakhir secara ringkas, kemudian saya akan simpulkanlah perbincangan kita pada petang ini. Yang ke-11 adalah berkaitan dengan kebinasaan para manusia, para hamba, iaitu manusia dan hukum-hukum pembalasan. Kita kena percaya bahawa akhirnya kita akan semua akan mati kan. Manusia akan mati, tapi kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan dunia yang baru. Itulah kita kata beriman kepada hari akhirat. Kemudian dalam prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah juga tentang kekhalifahan, imamah dan syarat-syarat pemimpin. Mana selepas Nabi SAW itu macam mana umat Islam hendak berurus tentang politik ke, macam mana menjaga negara dan sebagainya. Itulah kita kata adanya prinsip imamah ataupun khalifah selepas pada itu. Yang ke-13 tentang iman dan Islam secara umum, iaitu kita tahu, at least kita tahu tentang hadis Jibril. Apabila Jibril tanya Nabi, apa itu Islam? Apa itu iman? Akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman dan sebagainya. Kita kena tahu rukun iman, rukun Islam. Kemudian ihsan secara umum. Pengetahuan tentang hukum berkaitan para wali dan klasifikasi para pemimpin yang takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ke-15 adalah pengetahuan tentang hukum berkaitan dengan musuh-musuh agama dari kalangan orang kafir dan pengikut hawa nafsu. Jadi kita tahu juga. Kita tahu Islam, kita tahu benda yang benar dan tahu perkara yang salah.
Supaya kita takut bahawa kalau kita tahu saya benar aja, kita terpengaruh dengan golongan yang salah tadi. Sebab itulah Baghdadi menyenaraikan golongan-golongan yang bertentangan dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Begitu juga dengan zaman sekarang ni. Kita ada ajaran sesat dan sebagainya seperti yang disenaraikan oleh Jabatan Kemajuan Islam, ataupun di Selangor ni adanya Jabatan Agama Islam Selangor yang menyenaraikan ajaran sesat. Jadi kita sebagai pengikut Ahlussunnah wal Jamaah ni mesti tahu apa yang benar dan apa yang salah. Jadi kena belajar juga ajaran salah tu. Bukan nak ikut ajaran salah, tapi nak tahu bahawa benda salah bertentangan dengan ajaran sunnah wal Jamaah. Itulah 15 prinsip Ahlussunnah wal Jamaah yang dikemukakan oleh Imam Al-Baghdadi. Jadi secara umumnya saya akan menyimpulkan ke perbincangan kita pada petang ni kepada beberapa kesimpulan lah. Yang pertamanya, Ahlussunnah wal Jamaah itu kita boleh faham melalui aspek akidah, aspek fiqh, aspek tasawuf dan juga lain-lain aspek lah. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah itu begitu komprehensif. Dengan sebab itulah kita boleh katakan bahawa Ahlussunnah wal Jamaah itu mewakili sebagai aliran Islam itu sendiri. Ia mewakili apa itu Islam. Daripada A hingga Z ada dalam Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian saya telah menyebut tentang definisi secara umum Ahlussunnah wal Jamaah tadi. Kemudian saya menyebut tentang Asy'ari, Imam Maturidi, Asy'ariyah, dan juga 8 golongan dalam ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Dan nama-nama seperti Imam Nasafi telah disebut, Imam Al-Ghazali, dan satu lagi yang saya tak sebut ialah mungkin ada, iaitu Imam Sanusi dalam bukunya Ummul Barahin yang terkenal dalam alam Melayu ni, perbincangan tentang kita kata sifat 20. Tapi sebenarnya kalau kita kaji mengikut Imam Sanusi, dia kata dalam akidah ni ada 50. Jadi umat Melayu ni meringkaskan lagi daripada 50 jadi 20. 20 itu sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Lawannya sifat yang mustahil dan sifat harus. Jadi semuanya ada 41. Jadi satu lagi adalah sifat yang wajib bagi Rasul, 4. Kemudian sifat mustahil bagi Rasul, sifat yang harus bagi Rasul ada 1. Jadi kesemuanya kalau kita campur jadi 50. Jadi umat Melayu ni meringkaskan lagi jadi 20. Lagi senang lagi. Itulah Ummul Barahin. Dan juga kita tahu seperti Imam Al-Ghazali tadi, dan juga Imam Al-Junaid yang mewakili aliran tasawuf Islam yang diiktiraf sebagai tokoh tasawuf Islam. Kemudian kita juga mengatakan bahawa pendekatan Ahlussunnah wal Jamaah melalui Al-Baghdadi tadi merangkumi pandangan, kalau kita lihat dari sudut 15 tadi, adanya aspek epistemologi, adanya aspek pandangan alam, ada aspek pengakuan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala, macam mana kita nak kenal Allah, iaitu melalui sifat-sifat Allah tadi. Kemudian kalau kita tak tahu sifat Allah, macam mana kita nak kenal dia? Kita tak nampak kan? Jadi kita tahu Allah tu melalui sifat-sifatnya. Perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala seperti mengutuskan nabi, itu antara af'alullah tadi, ataupun perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Menghantar nabi akhir sekali, itu antara perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tahu tentang kenabian, kita tahu tentang mukjizat, kita tahu tentang fiqh tadi dan juga usul fiqh, kita tahu tentang akhlak dan undang-undang, kita tahu tentang eskatologi sekarang kita panggil, atau akhirat, ataupun zaman sekarang disebut sebagai eskatologi. Politik juga sebahagian daripada dasar-dasar yang kita ada dalam Ahlussunnah wal Jamaah, seperti bermula selepas Nabi, apa pemimpin selepas pada itu kita panggil khalifah. Jadi perkataan khalifah itu ada dalam Al-Quran sendiri dan juga disebut oleh Nabi kita lah, bahawa selepas dia ni siapa pengganti dia. Jadi khalifah tu kalau kita translate sebagai biasa adalah pengganti. Jadi pertama ialah pengganti Nabi.
Iaitu Abu Bakar adalah pengganti Nabi. Umar, siapa? Pengganti kepada Abu Bakar, pengganti kepada Nabi. Khalifah Umar itu. Jadi Umar radhiyallahu anhu kata, kalau macam ni panjanglah namanya. Jadi dia pun tukar kepada Amirul Mukminin. Jadi sama ada khalifah ke, Amir Mukminin ke, sultan ke, adalah pemimpin umat Islam. Jadi seterusnya lah. Itu dari sudut politiknya. Dari sudut agama, tasawuf dan hubungan kita dengan masyarakat awam. Dan kita telah bersetuju tadi bahawa Imam Asy'ari dan tokoh-tokoh ulama selepas beliau sangat berjasa dalam kepada umat kita, umat Islam, dalam menyekap berlakunya, seperti kata tadi, berlakunya polarisasi pemikiran antara berbagai-bagai grup dalam Islam yang dibawa oleh Ahlussunnah wal Jamaah, meletakkan bahawa asas kita adalah seimbang. Kita tak nak kepada sekadar literalistik ataupun hanya berpandu kepada akal semata-mata ataupun kepada spiritual semata-mata. Spiritual. Jadi tiga tu kena ada keseimbangannya. Jadi dahulunya kalau kita boleh bandingkan, kalau di barat sekarang dia mementingkan kepada akal kan? Akal. Kalau saya boleh tambung lagi, akal dalam Islam ni mestilah selari dengan wahyu tadi. Tapi kalau tak selari wahyu, akal akan bebas sebebas-bebasnya. Jadi walaupun misalnya Ahlussunnah wal Jamaah itu mengkritik Mu'tazilah, sebab meletakkan akal di atas pada wahyu. Tapi kalau Mu'tazilah itu dapat menerima pendirian bahawa wahyu itu lebih daripada akal, maka mereka itu diterima dalam golongan Ahlussunnah wal Jamaah. Seperti kita lihat ramai pemimpin Mu'tazilah akhirnya diterima sebagai dalam golongan Ahlussunnah wal Jamaah. Itu tentang akal lah. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah itu bukannya buang akal ke tepi. Akal itu diterima seadanya tanpa melebih-lebihkan daripada sudut wahyu tadi. Jadi secara umumnya kalau kita boleh simpulkan, Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah mengharmonikan ilmu-ilmu Islam, supaya kita tidak menjadi golongan yang fanatics ataupun golongan ekstremis ataupun ikut nafsu. Sebab ditekankan supaya kita tidak ikut nafsu. Jadi nafsu itu mesti dikontrol oleh syariah, atau mesti dikontrol oleh agama, mesti dikontrol oleh akhlak. Sebab kita tak nafikan bahawa kita ada nafsu, tapi nafsu itu mestilah dikontrol ataupun dikawal oleh agama. Boleh jadi ada kesilapan berlaku, tapi kita kembali balik. Itu maksudnya bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita tak nafikan bahawa manusia itu kalau dah kadang-kadang terpengaruh dengan nafsunya. Tapi kalau kita tahu bahawa benda ni salah, dia akan kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya istighfar, astagfirullahalazim misalnya, itu adalah untuk mengembalikan kita kepada jalan yang betul, atau boleh disebut sebagai siratal mustaqim. Jadi kita tak nafikan bahawa manusia itu boleh melakukan kesilapan, tapi kerana kita telah dikawal oleh agama, kita oleh syariah atau akhlak, kita kembali balik. Tak boleh kita kata tak ada nafsu. Manusia itu sebahagian nafsu, ya. Nafsu sentrik kita panggil. Iaitu kita kena berfikir dengan budaya Islam. Itulah saja pada petang ini. Dan insya-Allah kalau ada kelapangan yang masa, kita akan bicarakan lagi bahawa Ahlussunnah wal Jamaah ini mewakili firqah an-najiyah, dan juga yang umum yang kita kata bahawa jamaah itu diterima oleh majoriti umat manusia Muslim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.